Buletin Didik 4 April bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin meminta pihak sekolah dan pelajar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi tujuan mengekang risiko jangkitan COVID-19. Datuk Dr. Razzie dalam kenyataan menerusi Facebooknya berkata, beliau dan ibu bapa berdoa semoga pelajar dapat meneruskan persekolahan dengan teratur dan selamat. Ini serentak bermulanya sesi persekolahan secara bersemuka bagi semua murid sekolah menengah hari ini. Mereka sebelum ini mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 2 minggu sejak pembukaan sesi baru persekolahan pada 21 Mac lalu. Tambah Datuk Dr. Razzie, beliau turut menerima banyak perkongsian ibu bapa mengenai anak-anak sekolah berasrama yang mula melapor diri di sekolah masing-masing sejak awal pagi tadi. Beliau berharap semoga mereka selamat belajar, selamat kembali ke asrama dan mengucapkan selamat berpuasa. Sementara itu, tinjauan oleh Bernama mendapati ramai pelajar dan ibu bapa teruja dengan bermulanya sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka tanpa penggiliran bagi pelajar sekolah menengah hari ini. Ramai ibu bapa melahirkan rasa syukur kerana kehidupan anak-anak mereka sebagai pelajar akan beransur normal dalam tempoh fasa peralihan ke endemik di negara ini. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Baru Ampang Ibu Negara mendapati pelajar yang hadir mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan memakai pelitup muka. Mereka gembira kerana dapat mengikuti pembelajaran dalam kelas atau secara bersemuka dengan guru kerana proses itu lebih mudah difahami. Rata-rata ibu bapa mengakui agak sukar untuk membantu anak masing-masing kerana subjek sekarang amat berbeza daripada apa yang mereka pelajari dahulu. Sekolah lain ditinjau oleh Bernama termasuk SMK Tunku Said Idrus Tampin dan SMK Paya Besar Kuantan. Di SMK Raja Perempuan Ipoh, Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid menyampaikan sumbangan pelitup muka semasa mengadakan lawatan awal pagi tadi. Menurutnya, polis juga mengadakan tinjauan di semua sekolah di Perak bagi berkongsi maklumat berkaitan soal keselamatan selain meningkatkan kerjasama sosial terutamanya berkaitan masalah disiplin pelajar. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan dianggarkan 375,232 pelajar sekolah menengah memulakan sesi pembelajaran bersemuka hari ini. Manakala di Sabah, Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Mistrini Radin berkata 315,934 murid sekolah rendah dan 211,968 pelajar sekolah menengah di seluruh negeri itu hadir ke sekolah hari ini. 14,949 kanak-kanak berusia antara 5 dan 11 tahun telah lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids setakat semalam. Ia peningkatan lebih 2 kali ganda dalam tempoh 24 jam. Berdasarkan laman web COVID Now, sehari sebelumnya, hanya 6,129 kanak-kanak daripada kumpulan umur yang sama menerima 2 dos vaksinasi COVID-19. 1,348,693 kanak-kanak telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, sejumlah 2,853,753 individu atau 91.7% telah lengkap divaksinasi. Manakala populasi dewasa, 15,850,917 atau 67.4% telah menerima dos penggalak. Baiklah, nasihat daripada pempengaruh media sosial Boss James atau nama sebenarnya Ng Yi Sheng, sentiasa pastikan setiap kandungan yang disampaikan memaparkan nilai kesopanan dan jika sudah berjaya, jangan jadi seperti kacang lupakan kulit. Mula aktif di media sosial sejak 2019, Boss James terkenal dengan kandungannya yang banyak memaparkan nilai-nilai pengajaran. Bermula pada produk dan perniagaannya, kandungan video Boss James kini meluas kepada yang bersifat memberi inspirasi kepada masyarakat. Saya rasa zaman sekarang punya influencer, daripada kita fokus kepada nak viral, daripada kita fokus kepada nak jadi famous, baik kita fokuskan sebagai insan apa yang kita boleh bagi kepada masyarakat ni. Macam tu mungkin setiap kali kita famous, setiap kali kita viral, kita rasa hidup kita lebih bernilai sebab kita membantu orang. Kita bagi manfaat. Bagi menarik penonton, Boss James turut memanfaatkan kelebihannya bertutur dalam bahasa Melayu. Baginya, tujuan utama menggunakan bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman dan supaya konten yang dibuat lebih dekat di hati masyarakat.
Bahasa bagi saya adalah satu medium. Banyak orang kata dengan saya tak faham sangat bahasa Melayu. Saya kata kita anak Malaysia. Kalau tak faham bahasa Melayu, boleh ke kita panggil diri kita orang Malaysia? Keprihatinan terhadap adab dan sikap dalam masyarakat kini yang dilihat semakin terhakis membuatkan Bos James terpanggil untuk memperbanyakkan pengisian berunsurkan nilai-nilai positif. Bertemu kembali. Meraihkan kedatangan Ramadan, pasti ramai umat Islam yang berniat untuk khatam Al-Quran. Dalam 30 hari mengejar ganjaran, ada juga yang terkandas di tengah jalan. Namun menerusi program Tadarus Al-Quran secara dalam talian, sempena bulan turunnya kitab suci, ianya memudahkan. Dan lebih menarik, program ini terbuka kepada peserta yang buta huruf, malah dianjurkan secara percuma. Inna ja'alna fi Dianjurkan Pusat Pengajian Al-Quran Solusi Pandai Ngaji SOPAN, program ini bermula pada PKP lalu. Asalnya terbuka pada kumpulan kecil, namun kali ini menyasarkan 10,000 peserta dari dalam dan luar negara. Menurut Timbalan Pengetuanya Nur Hazwani Cik Adwan, dengan pendekatan mudah serta bimbingan pengajar, peserta akan dibimbing membaca Al-Quran sehingga khatam. Ramai antara pelajar-pelajar kami kat sini, diorang nak mulakan pembacaan Al-Quran, diorang rasa terseksa nak khatam satu hari satu juzuk tu. Jadi kami di Solusi Pandai Ngaji menganjurkan program ni untuk kita bantu dan sama-sama dapat meraih supaya diorang pun gembira dapat khatam Quran dan sebagainya. Satu juzuk Al-Quran sehari jelasnya. Sesiapa saja boleh turut serta dalam program ini yang bertujuan menghayati bacaan Al-Quran. Malah beliau juga mengajak masyarakat menerapkan amalan membaca umul kitab Al-Quran meskipun kurang lancar. Lebih menarik, ilmu asas tajwid turut dikupas pada setiap sesi pembelajaran. Bila kita dengar banyak orang nak khatam pada bulan puasa dan sebagainya, pada awal bulan Ramadan dia pergi surau, pergi masjid untuk tadarus. Jadi bila diorang dah ada kekangan masa dan sebagainya, diorang tak dapat teruskan pengajian tersebut dan sebabkan perkara tersebut diorang tak berjaya khatam. Tapinya bila kita buat secara online ni, kita ada ulangan, kata kita ada rakaman. Jadi sesiapa yang mengikuti kita ni tak ada alasan lagi nak terlepas untuk orang kata join. Bertukar status menjadi orang kurang upaya, OKU tidak menjadi penghalang buat tukang masak N. Razwana Sadikin yang juga peniaga untuk berdiri di atas kaki sendiri. Bapa kepada 3 cahaya mata berusia 6 hingga 11 tahun itu menganggap semua itu adalah cabaran baginya untuk berjaya. N. Razwana memberitahu kehidupannya berubah apabila dia yang memandu kereta terlibat dalam kemalangan 20 tahun lalu. Insiden itu menyebabkan tempurung lutut kanannya retak. Allah bisa, tegal biasa. Walaupun bertongkat, N. Razwana, 52 tahun, masih mampu menguruskan kedai makannya dengan agak baik. Hampir semua perkara dibuat sendiri olehnya. Tugas itu lebih mudah apabila isterinya sanggup membantu. Suami saya dengan saya income dari sini. So nak tak nak dia kena bangun juga cari rezeki. Sepatutnya doktor dah nasihatkan untuk berehat. Sebab bila tempurung lutut tu dah pecah, join atas bawah ni dia dah makin rapat. So makin dia buat dia bekerja, geseran makin kuat. So masa dia operate, join pun hancur sama. So tempurung hancur, join pun hancur. Dia 4 skru untuk ganti join dan tempurung tu lah. Jadi dia punya pendapatan kita orang kat sini, nak tak nak kena juga survive. Sudah 7 tahun pasangan ini mengusahakan kedai makan di Jalan Parit Masjid, Kampung Dalam di Pontian, Johor. Sebab saya kena membuktikan yang walaupun saya macam tu, saya masih boleh berusaha. Boleh berusaha dan saya adalah lebih baik daripada orang lain. Orang yang sempurna ke, saya membuktikan ingin membuktikan pada orang yang saya boleh buat. Dan saya cuba untuk mengelakkan daripada guide sana sini untuk mendapatkan bantuan. Saya cuba elaklah benda-benda macam tu.
saya tak rasa kesal pun dengan apa yang terjadi pada saya. Saya rasa satu keseronokan dan satu cabaran bagi saya untuk lagi kuat bekerja. Dikenali sebagai kedai makan Angah Corner, N. Razwana turut menjual kuih muih. Menu yang menjadi pilihan utama pelanggan ialah aneka sup seperti sup gearbox kambing dan lembu. Bukan sekadar hiburan berbentuk humor, kini seni karikatur atau kartun mula menjadi rujukan pendidikan di peringkat pengajian tinggi. Malah pengisian menyentuh isu semasa melalui sindiran antara ilmiah tersirat yang membina buat pembaca dan peminatnya. Menurut Presiden Yayasan Kartunis Malaysia, Muhammad Desa Omar atau Juragan, kartunis negara mengambil inisiatif mewujudkan pelbagai galeri dan pameran kartun buat pelajar memperolehi ilmu. Beliau yang juga pengasas Rumah Kartun dan Komik Malaysia berkata, galeri itu juga menjadi tarikan pelancongan baru dalam mempamerkan karya kartun dan komik versi negara. Orang fikir, datang tengok kartun balik sebagainya. Tidak. Sebenarnya dengan adanya galeri ini, ia menjadikan tempat pelajar-pelajar yang mengambil kursus berkaitan, terutama seni kreatif, untuk membuat rujukan. Kalau satu ketika dulu, kita tidak ada tempat khas. Kita tidak ada muzium kartun, kita ada semua kan. Jadi kita adakan kursus-kursus jangka pendek untuk budak-budak sekolah rendah biasanya. Untuk pelajar yang IPT, sebelum ni saya juga ada ambil untuk mereka siapkan tesis. Penerima anugerah tokoh kartunis 2022 Maro atau nama penuhnya Nur Kamaro Muhammad Nor pula berkata, karyawan kartunis tanah air mempunyai inspirasi yang sama dalam membantu membina sahsiah dan pembangunan negara. Kebanyakan selalunya kita fokus pada isu semasa lah. Contoh pada isu pengguna ataupun kadang-kadang saya pun main isu politik, tapi lebih kepada orang kata untuk sinis ataupun humor je lah. Masih bersama Buletin Didik, masalah penglihatan tidak menghalang dua beradik remaja di Canberra, Australia bergiat dalam aktiviti papan luncur atau skateboard. Meskipun sukar, Abdul dan Mo Said, masing-masing berusia 15 dan 11 tahun, berjaya mencari solusi untuk meluncur bersama sekaligus mengatasi kekangan mereka. Abdul dan Mo mempunyai kondisi mata genetik dipanggil cone rod dystrophy yang menyebabkan masalah penglihatan. Mereka berjinak-jinak dengan aktiviti ini sejak 2 tahun lalu. Mengakui sukar pada mulanya, mereka tidaklah mengambil masa yang lama untuk belajar meluncur. I do really enjoy it. I guess it's kind of who I am, to be honest. Yeah. It's fun, but at the same time, it can also be scary at times. Because then you're not really able to see what you're trying to do, but you know what you're trying to do. Abdul menggunakan tongkat sebagai bantuan memudahkannya untuk merasai keadaan sekeliling, termasuk ketinggian tempat meluncur. Bukan sahaja meluncur, adik-beradik ini juga aktif dalam sukan lain di sekolah seperti kriket, bola sepak dan bola keranjang. Malah mereka berazam untuk menyertai pertandingan papan luncur suatu hari nanti. If they want to take chances, we are happy to support them. So yeah, because I know it's a big world and the big world is waiting for them. So I want them to grow up to that, to the challenges. Semangat dan aura positif anak muda ini wajar dijadikan inspirasi untuk semua. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Selepas 2 bulan tertangguh anugerah Grammy ke-64 akhirnya dilangsungkan hari ini di Las Vegas, Amerika Syarikat. Jon Batiste muncul artis dengan kemenangan terbesar apabila mengungguli 5 kategori termasuk album terbaik. Menariknya juga kesemua 4 anugerah utama Grammy tahun ini dimenangi oleh artis bukan berkulit putih atau people of colour. Satu pencapaian hebat buat Recording Academy yang sudah bertahun-tahun dikritik kerana sering mengiktiraf artis berkulit putih. 4 anugerah utama Grammys ialah rekod terbaik dan lagu terbaik Leave the Door Open, nyanyian Silk Sonic yang dianggotai Bruno Mars dan Anderson .Paak. Album terbaik We Are milik Jon Batiste. Manakala bintang pop Amerika Filipina berusia 19 tahun, Olivia Rodrigo dinobatkan artis baru terbaik. Persembahan Rodrigo juga antara yang menjadi tumpuan hari ini selain Silk Sonic, Billie Eilish dan BTS. Malangnya, Eilish dan Justin Bieber, antara yang menerima banyak pencalonan, gagal meraih sebarang anugerah tahun ini. BTS yang digelar host sebagai superstar global dan menerima standing ovation juga sekali lagi tewas dalam kategori persembahan pop duo berkumpulan terbaik.
Acara turut menyelitkan momen penuh emosi menerusi mesej Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky disusuli persembahan istimewa sebagai tanda solidariti terhadap negara itu. Masalah COVID-19 menyebabkan pelakon filem James Bond Daniel Craig terpaksa menangguhkan pembabitannya dalam pementasan teater Macbeth. Mengikut laporan media, Craig perlu berehat sekurang-kurangnya sehingga Khamis ini. Pada pementasan itu, Craig akan beraksi bersama pelakon Ruth Negga yang melakonkan watak Lady Macbeth. Teater itu diarahkan oleh pemenang anugerah Grammy Sam Gold. Ia berkisarkan tragedi yang pernah menimpa William Shakespeare dan diberi nafas baru. Beberapa kru untuk teater itu juga dikatakan terpaksa direhatkan gara-gara positif COVID-19. Seterusnya, Estelle Harris yang terkenal melalui wataknya sebagai ibu dalam siri komedi Seinfeld meninggal dunia pada Sabtu lalu. Beliau berusia 93 tahun. Sitcom Seinfeld terkenal pada 90-an dan hasilnya Harris diminta untuk menggunakan suaranya sebagai Mrs. Potato Head dalam filem Toy Story. Filem lain yang pernah dibintangi Harris antaranya Toy Story 2 dan Once Upon a Time in America. Harris meninggalkan 3 orang anak, 3 cucu dan seorang cicit. Sukan, hasrat bergu badminton remaja negara Wan Arif Wan Junaidi dan Muhammad Haikal Nazri untuk merangkul kejuaraan antarabangsa sulung tahun ini tertunda apabila terpaksa menarik diri dari aksi final kejohanan Masters of Lyon di Perancis semalam. Ia selepas seorang daripada mereka didapati positif COVID-19. So, kita orang terpaksa kita orang kena menerima dengan hati yang terbuka dan redha. Dan kita percaya setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan saya pun ada bagi tahu Haikal, tak apa lah, mungkin ni bukan rezeki kita. Mungkin rezeki kita dekat tournament lain. So jangan down sangat, takut menjejaskan kita untuk next tournament. So kita orang support each other. Sekarang ni lepas Olian ni kita ada next tournament yang dah dekat SEA Games 95. Sekarang kita orang tengah prepare yang tu lah. So sekarang ni balik lupakan yang dah lepas. Selepas cemerlang menundukkan bergu tuan rumah pada separuh akhir, bergu negara Wan Muhammad Arif Wan Junaidi dan Muhammad Haikal Nazri dijadual berdepan gandingan Belanda Ruben Gillet T.S. van der Leck pada perlawanan akhir. Gandingan pemain berbakat dari Pantai Timur ini, Wan Muhammad Arif dari Terengganu dan Muhammad Haikal dari Kelantan, menyaksikan mereka mendapat gelaran Pantai Timur Boys. Kejutan terbesar yang dilakukan mereka pada kejohanan Masters of Lyon ialah menewaskan pasangan tuan rumah Christo Popov Toma Jr. di ranking ke-30 dunia pada pusingan pertama. Seterusnya, futsal kejuaraan AFF di Bangkok, Thailand. Laluan ke separuh akhir tampak berliku buat Malaysia apabila tewas 1-5 kepada Indonesia petang tadi. Selepas berhempas pulas dan bernasib baik menang tipis ke atas Kemboja 7-6 pada perlawanan pertama, skuad negara yang dibimbing Chew Chun Yong menemui lawan sebenar. Beberapa kesilapan antaranya terlalu memberi ruang lawan, pantas dihukum Indonesia. Kekalahan ini pastinya menyukarkan laluan Malaysia ke separuh akhir. Menentang Brunei pada perlawanan ketiga esok, halangan paling getir bertemu tuan rumah Thailand Rabu ini. Selepas 2 perlawanan, Malaysia di tangga ketiga dengan 3 mata. Thailand dan Indonesia pula mengungguli 2 tempat teratas, masing-masing mengumpul 6 mata. Aksi sukan luar negara. Carlos Alcaraz muncul juara paling muda terbuka Miami apabila pemain Spanyol berusia 18 tahun itu menewaskan Casper Ruud dari Norway. Pada perlawanan akhir, Alcaraz menundukkan Ruud 7-5-6-4 sekaligus merangkul kejuaraan ATP pertamanya. Hanya 2 pemain lelaki pernah menang gelaran pada usia sebayanya, iaitu Michael Chang di Toronto pada 1990 dan Rafael Nadal di Monte Carlo pada 2005. Sementara itu, dalam aksi Bundesliga, Augsburg menewaskan Wolfsburg 3-0. 3 mata yang diraih membolehkan Augsburg terselamat dari zon penyingkiran. Iago membuka tirai jaringan seawal minit pertama sebelum 2 lagi gol pantas dalam tempoh 7 minit menerusi Florian Niederlechner dan Mats Pedersen pada babak kedua. Augsburg kini menduduki tangga ke-14 mengumpul 29 mata. Detik bersejarah buat penunggang Aprilia Alex Espargaro yang memenangi siri perlumbaan MotoGP pusingan ketiga di litar Termas de Rio Hondo, Argentina.
Jorge Martin yang menunggang Ducati Pramac serta wakil Suzuki Alex Rins melengkapkan kedudukan podium membabitkan semua penunggang Sepanyol. Ia turut menamatkan penantian Espargaro 32 tahun yang sudah mengharungi 283 perlumbaan sejak 2004. Kejayaan ini turut membawa Espargaro mengungguli carta pelumba buat kali pertama dalam kerjanya. Baiklah, keindahan bunga sakura yang berkembang mekar di Tokyo ketika ini mengakhiri buletin didik. Meskipun Jepun sudah memansuhkan banyak SOP COVID-19, orang ramai tetap digalakkan untuk tidak mengamalkan tradisi berkelah di bawah pokok sakura. Saya Mimi Azri Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.